Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Terima kasih kepada anda yang sudi dan juga setia bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Seperti kebiasaannya pada pukul 9 malam di saluran berita RTM TV1 dan juga penstreaman secara dalam talian di RTM Klik. Malam ini Bicara Naratif cukup istimewa kerana kita memberikan gambaran tentang indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka untuk memetik dari surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan sesungguhnya semula mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Alhamdulillah, peranan wanita bukan sahaja digambarkan sebagai kendiri tapi juga turut dimuatkan dan juga digambarkan secara bersama dengan lelaki. Wanita dan lelaki digerakkan bersama, sudah pasti kita memberikan gambaran dan konotasi kepada sambutan Hari Wanita pada tahun 2022. Malam ini Bicara Naratif amat bersahati untuk bersama dengan Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zailah binti Muhammad Yusof, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan juga bersama dengan kita Yang Berusaha Dr. Zurina binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. Assalamualaikum, selamat malam. Yang Berhormat Datuk, Yang Berusaha Doktor, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Wanita tahun 2022. Alhamdulillah. Semakin hari kita bertemu Datuk, semakin berseri wajah dan juga penampilannya. Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Namun begitu, Yang Berhormat Datuk, amat molek untuk kita memulakan yang digambarkan dalam tema sambutan Hari Wanita ialah saksama bersama. Mungkin membawa satu definisi yang meluas dan mungkin membawa satu definisi yang cukup mendalam. Namun untuk mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana saksama bersama ini diterjemahkan dalam satu pengertian yang lebih ringkas dan juga mudah, Datuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ismail dan kepada Dr. Zurina dan kepada semua penonton-penonton yang dikasihi sekalian. Apabila kita menyebut tentang tema Hari Wanita, terlebih dahulu saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Wanita kepada seluruh wanita seluruh negara kita. Dan wanita ini mereka adalah ibu kita, ataupun adik-beradik kita ataupun anak-anak kita. Dan apabila kita sebut tentang tema saksama bersama, saksama bermakna saksama dan adil, adil dan saksama. Kita selalu dengar perkataan itu, ya. Adil dan saksama, ya. Jadi di sini memberi maksud bahawa keadilan itu yang kita nak capai. Sebab dalam kita mengiktiraf bagaimana besarnya sumbangan wanita kepada negara sangat besar. Jadi kita hendaklah memberi keadilan kepada semua, bukan bermaksud 50-50, sebab mungkin peranan lelaki berbeza dengan peranan wanita. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sebenarnya antara lelaki dan wanita ini tak dapat dipisahkan. Dan dalam kita nak mencapai kesaksamaan keadilan ini, mestilah kita bersama bekerja, menyokong bersama-sama untuk memastikan bahawa keadilan itu untuk semua. Jadi insya-Allah sebenarnya Islam sudah lama meletakkan memartabatkan wanita. So itulah dalam sambutan Hari Wanita ini kita sangat bertuah sebenarnya di Malaysia, sebab Malaysia di antara satu negara yang sangat prihatin terhadap wanita. Malah kita lihat hari ini peranan wanita di Malaysia sangat penting. Malah saya kira tanpa sokongan daripada kerajaan Malaysia, saya dan Dr. Zurina tak berada di sini. Jadi kita melihat ramai daripada kepimpinan wanita, sama ada di peringkat Parlimen, Dewan Undangan Negeri, malah sebagai ketua-ketua jabatan, diberi pengiktirafan. Jadi menunjukkan bahawa negara kita sentiasa prihatin terhadap wanita. Dan insya-Allah kita nak capai iaitu bagaimana wanita diberi kesaksamaan dan keadilan, dan mestilah kita laksanakan secara bersama-sama insya-Allah. Ya, saya suka apabila konsep keadilan itu apabila kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, yang kekurangan itu dibantu dan juga yang mempunyai kelebihan itu membantu. Dan perihal ini ia bergerak secara simbosis dan juga sinkronis secara bersama. Yang Berusaha Doktor, perkara berkenaan tentang peranan dan juga fungsi Jabatan Pembangunan Wanita, mungkin kita belum berkenal-kenalan dengan lebih rapat apa yang digambarkan dalam peranan, gerak kerja dan juga tugas Jabatan Pembangunan Wanita, dan dalam penterjemahannya untuk sambutan Hari Wanita 2022, apa yang dirangka dan dilakukan oleh JPW. Terima kasih Ismail, Yang Berhormat Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebenarnya Jabatan Pembangunan Wanita ni adalah salah satu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang berperanan untuk membangunkan kapasiti wanita dan juga memberikan khidmat kaunseling dan nasihat sokongan serta membuat penilaian dan pemantauan program. Itu secara umumnya lah peranan Jabatan Pembangunan Wanita. Jadi kalau nak ikutkan Jabatan Pembangunan Wanita ni beribu pejabat di Putrajaya sudah tentu dan kita ada pejabat-pejabat pembangunan wanita negeri di seluruh Malaysia kecuali di Sabah dan Sarawak lah. Tapi di Sabah Sarawak ni kita ada rakan strategi kita lah untuk bekerjasama dalam program-program pembangunan wanita. Jadi berbalik kepada sambutan Hari Wanita tadi Ismail, Datuk saya suka nak berkongsi bahawa sambutan pada kali ini agak meriah kerana kita punya program sambutan bukan setakat perasmian sambutan itu sahaja, tapi kita turut membawakan pelbagai aktiviti untuk pemerkasaan wanita. Antaranya kita menyediakan peluang-peluang bagi wanita mendapat pekerjaan melalui Karnival Kerjaya yang kita jalankan secara kerjasama dengan pihak Perkeso, Kementerian Sumber Manusia. Dan juga dalam masa yang sama kita memberi peluang kepada wanita untuk menjana pendapatan melalui Karnival Keusahawanan. Jadi ada lebih daripada 80 booth wanita yang berniaga di sana yang menjual pelbagai produk, mungkin produk-produk sempena Aidilfitri dan sebagainya. Seterusnya kita ada juga sesi-sesi interaktif perkongsian yang kita bawakan untuk maklumat wanita, contohnya berkenaan dengan hak-hak wanita, berkaitan bagaimana nak menangani keganasan terhadap wanita, berbicara tentang apa yang dimaksudkan saksama bersama itu, dan seterusnya kita juga ada pavilion yang kita berkongsi maklumat-maklumat pencapaian dan kejayaan wanita di Malaysia. Jadi tujuannya supaya sama-sama semua pihak bersama untuk mencapai ke arah kesaksamaan wanita di Malaysia. Ya, insya-Allah, mudah-mudahan ya. Acap kali kita mendengar tentang isu dan juga usaha untuk memperkasakan wanita. Namun ada yang memandang serong usaha memperkasakan wanita ini dianggap sebagai usaha dalam konotasi negatif. Sebenarnya tujuan dan juga hasratnya adalah untuk menggerakkan wanita itu supaya mempunyai daya upaya dan juga boleh berdikari atas kaki sendiri. Persoalan tentang usaha-usaha untuk memperkasa wanita bukan saja dari segi bidang-bidang keutamaan tetapi juga dari segi pendidikan, ekonomi, pekerjaan dan juga sosial. Apa yang dirangka dan dilakukan oleh pihak kementerian itu? Ya. Terima kasih Ismail. Kalau kita lihat dalam negara kita, kita ada 15.9 juta wanita dalam negara kita yang meliputi 48.62% daripada penduduk negara kita. Dan bagaimana wanita dalam negara kita sebenarnya memberi sumbangan yang sangat besar dalam pembangunan negara. Bukan sahaja dari sudut aspek ekonomi, politik, budaya, sosial dan sebagainya. Dan bagaimana kita sedang dalam Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita berusaha dengan sedaya upaya bagaimana untuk mengupayakan wanita kita daripada semua peringkat, di semua sudut. Dan malah kita berusaha juga dengan kerjasama, bukan semata-mata melalui agensi yang ada di kementerian kita, malah kita libatkan juga dengan kementerian-kementerian lain, juga kerajaan negeri, badan-badan NGO, korporat untuk memastikan supaya wanita dapat terus bangkit. Sebab kita melihat bagaimana dalam dasar wanita negara kita, di mana kita melihat bagaimana wanita dan negara kita sebenarnya sangat hebat. Kita mempunyai wanita-wanita hebat. Malah kita tengok pencapaian wanita bukan setakat di peringkat dalam negara kita, malah di peringkat antarabangsa. Mereka seharusnya diberi pengiktirafan. Dan begitu juga tengok peranan yang dimainkan oleh suri-suri rumah, peranan yang dimainkan oleh ibu tunggal. Dan kita tak nafikan di antara usahawan yang berjaya dalam negara kita, ramai yang terdiri dari ibu tunggal yang berjaya. Maknanya tidak semestinya seorang ibu tunggal itu tidak berjaya. Jadi begitu juga dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita berusaha dengan pelbagai lapangan yang ada, dengan pelbagai usaha, dan bagaimana kita juga mengucapkan tahniah kepada Jabatan Pembangunan Wanita di pimpinan Ketua Pengarah kita Dr. Zurina, yang mana mengadakan pelbagai program khusus. Kalau kita tengok dalam tahun 2021 saja ada 1906 program khusus untuk wanita yang melibatkan 856,326
sebanyak 23 orang dan pelbagai program yang dibuat termasuk juga 202 program yang melibatkan kepimpinan wanita. Jadi termasuk di antaranya berkaitan dengan klinik undang-undang, skop wajah dan banyak lagi wanita ada kepimpinan dan sebagainya. Jadi saya kira program ini harus diteruskan. Begitu juga melalui LPPKN. Kita ada LPPKN di bawah agensi Kementerian kami. Kita juga ada program bagaimana untuk melibatkan terutama ibu-ibu tunggal. Mereka boleh melibatkan diri dengan program penjagaan kesihatan seperti Mama Care. Yang mana alhamdulillah setakat ini kita telah dapat latih 1,431 wanita sebagai pengamal Mama Care. Dan ini penting terutama bagi mereka yang lepas bersalin, mereka memerlukan rawatan. Dan selain daripada apa peruntukan yang telah disediakan oleh kerajaan 11.5 juta melalui LPPKN iaitu untuk pencegah kanser cervix dan kanser payudara. Dan semua itu kita libatkan bagaimana kita galakkan supaya wanita mengambil manfaat seramai mungkin di atas program-program yang disediakan oleh kerajaan. Dan bukan setakat itu saja, malah kita ada program yang melibatkan remaja, melibatkan kepimpinan remaja dan iaitu untuk membantu bagi golongan B40 juga ada program yang disediakan. Jadi insya-Allah inilah di antara tujuan kita adalah untuk kita nak tingkatkan kemampuan dan keupayaan wanita di semua peringkat, sama ada di peringkat bawah ataupun yang berpendidikan tinggi supaya mereka sama-sama memberi sumbangan besar kepada negara kita. InsyaAllah kita mengharapkan dengan dasar-dasar kerajaan ini dapat sambutan yang menggalakkan daripada golongan wanita khususnya untuk membantu dan juga untuk merancangkan inisiatif dan juga golongan wanita sendiri. Tidak terlalu lapuk untuk kita mengungkapkan tangan yang menghayun buayan mampu menggoncangkan dunia seperti yang diceritakan oleh Yang Berhormat Datuk berkenaan pencapaian wanita di peringkat domestik dan antarabangsa. Namun sebegitu, Yang Berusaha Doktor, berkenaan tentang jaringan, kita memerlukan suatu bentuk jaringan untuk kita mengilhamkan ataupun merealisasikan pemerkasaan wanita. Dizahirkan berkenaan tentang usaha jaringan pemerkasaan wanita. Apa yang boleh kita telusuri daripada usaha jaringan pemerkasaan wanita ini, Doktor? Okey. Terima kasih Ismail. Soalan yang sangat baik tu dan saya tunggu-tunggu sebenarnya. Seperti mana Yang Berhormat Datuk sebut tadi, lebih daripada 15 juta penduduk di Malaysia adalah wanita. Jadi kalau mengharapkan Jabatan Pembangunan Wanita, mengharapkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sahaja, kita tak mampu menyantuni lebih ramai wanita. Jadi jaringan inilah yang akan membantu lebih ramai wanita dapat disantuni. Jadi kalau saya boleh kongsikan sedikit Ismail dan kepada semualah para penonton, Jabatan Pembangunan Wanita telah menjalankan jaringan pemerkasaan ini dengan pelbagai pihak. Bukan setakat agensi kerajaan sahaja, kita juga cuba bekerjasama dengan syarikat-syarikat swasta, dengan NGO, dengan pemimpin-pemimpin tempatan, dengan CSO, dengan individu dan pelbagai. Jadi melalui jaringan ini lebih banyak program kita boleh laksanakan. Sebagai contohlah saya boleh sebut tadi saya sebut tentang Karnival Kerjaya, kita bersama dengan pihak Perkeso. Dan kita ada juga program-program pengurusan keuangan yang kita jalankan dengan kerjasama AKPK, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit Malaysia. Jadi melalui peranan yang dimainkan oleh dua-dua pihak ini, kerjasama Jabatan Pembangunan Wanita dan juga AKPK, lebih ramai wanita disantuni untuk memperbaiki dan mempelajari selok-belok pengurusan kewangan, sama ada pengurusan kewangan kendiri maupun pengurusan kewangan dalam konteks perniagaan dan sebagainya. Begitu juga kita juga jalankan kerjasama dengan pihak Kementerian Pembangunan Usahawan, MEDAC. Jadi sebab wanita ni kalau kita tengok kesan daripada pandemik COVID-19, mereka rata-rata kehilangan punca pendapatan dan rata-rata mereka ni tidak dapat meneruskan perniagaan kecil-kecilan mereka. Jadi kita cuba usahakan menghubungkan mereka dengan pihak Kementerian Pembangunan Usahawan bagi mereka meneruskan usaha perniagaan kecil-kecilan mereka dan begitu juga bagi mendapatkan dana-dana yang sesuai lah. Itu antara kerjasama yang kita jalankan. Selain daripada itu, pelbagai lagi program yang kita jalankan bersama dengan pihak NGO. Kalau nak ikutkan pada tahun 2021 sahaja, NGO yang bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan Wanita hampir 300 NGO
Ya, dan kalau dengan agensi kerajaan di peringkat negeri, kita ada pelbagai agensi kerajaan yang bekerjasama juga dengan pihak kita. Ya, jadi di seluruh Malaysia ni kalau kita dapat bekerjasama mewujudkan satu kerjasama dan kolaborasi yang baik melalui jaringan pemerkasaan ini, saya kira 15 juta wanita yang ada di Malaysia ni dapat kita santuni dengan lebih baik, dengan lebih mudah. Jadi saya suka juga nak menyebut bahawa usaha untuk memperkasakan wanita ini bukan setakat usaha satu pihak. Ia perlu melibatkan usaha pelbagai pihak, semua pihak yang ada dalam masyarakat. Ibaratnya bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Betul. Dan kita memerlukan kerjasama dan juga dokongan daripada semua pihak. Digambarkan ini kerjasama simbiosis yang melibatkan kesemua atmosfera yang dikelilingi wanita dan juga kesemua atmosfera yang akan memberi kesan kepada wanita. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada pusat ramalan dan amaran banjir negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 km bergantung kepada keadaan topografi setempat dan terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat untuk bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Kerajaan harus lebih berani untuk berhadapan dengan masyarakat. Kerajaan tidak boleh duduk dan hanya mengeluh apabila netizen memperagakan ketidakfahaman atas sesuatu isu. Atau kalau kerajaan berhadapan dengan situasi di mana lain dasar yang dirancang, lain pun yang difahami. Kita tidak boleh menyalahkan rakyat. Kita harus melihat kepada usaha kerajaan itu sendiri untuk memastikan kerajaan tidak disalah mengerti. Kita tidak mahu timbul satu suasana yang bersifat anarkik. Satu suasana yang semua orang bebas melakukan apa saja walaupun tidak berasaskan kepada fakta dan kebenaran. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Keikhlasan adalah satu perkataan yang saya pandukan. Saya memang percaya bahawa kita kena menjalankan semua hal seharian dengan ikhlas. Beliau juga sebagai seorang ayah dan juga guru kepada kami semua dekat sini. Dalam waktu bekerja dia bertegas, kat luar dia boleh bergerak sendiri.
Ya, dunia tidak lagi bergerak kepada patriarki ataupun it's a man world semata-mata, tetapi lebih kepada peranan yang dimainkan oleh kedua-dua gender untuk menggerakkan ekonomi dan juga untuk menggerakkan negara secara bersama. Kita meraihkan Hari Wanita 2022 dengan bertemakan Saksama Bersama. Masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Siti Zailah dan juga Yang Berusaha Dr. Zurina untuk kita bercakap lebih lanjut tentang korelasi daripada sambutan Hari Wanita dan juga tema Saksama Bersama. Yang Berhormat Datuk, tadi disebutkan tentang antara kerjasama kementerian dengan kementerian-kementerian lain adalah program Successful Women, Perbadanan Nasional Berhad, Teman Nita dan juga pelbagai lagi program lain. Ini yang sudah pun dirangka dan sedang dijalankan. Cuma perihal terdahulu pada tahun yang lalu kita teringat berkenaan tentang skuad wajah yang telah pun merekrut dan juga mendapatkan penyertaan dan juga sambutan yang amat menggalakkan. Perihal skuad wajah ini, adakah ia hanya bertumpu kepada jenayah keganasan rumah tangga dan isu-isu jenayah keganasan terhadap wanita, ataupun ia merangkumi isu-isu yang lebih meluas? Yang berhormat. Masya Allah, terima kasih Ismail. Pertama kali saya ucapkan tahniahlah kepada semua yang sukarelawan yang menyertai skuad wajah, ya. Dan pencapaian kita setakat ini dah lebih daripada 140,000, lebih daripada 140,000 dah skuad wajah yang berdaftar dengan kita, dan kita masih buka ruang ini, ya. Dan kita target kalau boleh hasrat kita sampai 1 juta skuad wajah di Malaysia. Jadi kita alu-alukan, dan skuad wajah ini bukan saja untuk wanita tapi juga untuk kaum lelaki. Dan peranan skuad wajah ini sangat penting dalam masyarakat. Mereka menjadi ejen dalam penghubung antara agensi kerajaan dengan masyarakat di bawah sana. Bukan saja semata-mata berkaitan dengan isu jenayah atau keganasan, tetapi semua isu, dan malah mereka menjadi sukarelawan, terutama semasa kita berdepan dengan pandemik COVID-19, berdepan dengan banjir. Mereka menjadi sukarelawan yang sangat membantu kita, terutama dalam menyantuni golongan-golongan wanita, ibu tunggal dan mereka yang memerlukan. Dan mereka juga terlibat dalam sudut ekonomi, dan malah dalam program-program yang kita susun, ada pelbagai program, termasuk juga dalam bagaimana latihan untuk mereka menjadi memimpin, bagaimana program keusahawanan, program yang juga melibatkan isu-isu kesihatan. Jadi maknanya penglibatan skuad wajah itu sangat luas. Dan kita ada kursus-kursus yang disediakan untuk memantapkan lagi kefahaman mereka, termasuk juga undang-undang, supaya mereka memahami dan mereka boleh membantu masyarakat, komuniti sekeliling mereka, bagaimana untuk kita melahirkan suasana keluarga Malaysia yang sejahtera, insya-Allah. Ya, ucapan tahniah perlu juga dizahirkan kepada warga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan juga Jabatan Pembangunan Wanita dalam merealisasikan usaha skuad wajah. Sedikit daripada doktor berkenaan tentang inisiatif ini, apakah ia akan diteruskan dan juga dilanjutkan dalam satu tempoh yang mungkin berpanjangan? Okey, terima kasih Ismail, terima kasih Yang Berhormat. Kerana skuad wajah ni memang merupakan program yang kita lihat walaupun baru, tetapi menunjukkan kejayaan dan hasil yang sangat baiklah. Seperti mana Yang Berhormat sebut tadi, telah seramai 141,130 orang sehingga 3 Mac baru-baru ni. Jadi peranan seperti mana yang YB sebut tadi, peranan mereka sangat luas, dan untuk tahun 2022 dan seterusnya kita bercadang untuk menambah baik modul pembangunan latihan kepada ahli-ahli skuad wajah ini. Ya, selama ini mereka diberikan kemahiran asas untuk membantu, tetapi selepas ini mereka juga akan diberikan kemahiran pertengahan dan juga kemahiran lanjutan, khususnya berkaitan dengan psychological first aid dan juga psikospiritual. Jadi kita tengah menambah baik modul berkenaan, dan penyertaan masih dibuka, akan diteruskan, dan seperti mana Yang Berhormat sebut tadi, kita memang nampak kesan dia sangat baik kepada masyarakat. Mereka menjadi penghubung, mereka menjadi mediator, mereka menjadi facilitator dan juga menjadi referral kepada pelbagai pihak. Jadi kalau kita lihat kepada kes-kes kesihatan mental yang ada di Malaysia, memang sangat banyak, dan peranan mereka ini sangat baik untuk membantu isu-isu tersebut. Di samping itu juga Ismail, kalau saya boleh kongsikan lagi, selain daripada skuad wajah ini, kita ada program-program lain juga. Sebab apabila skuad wajah turun ke Padang, kita jumpa pelbagai isu yang timbul. Antaranya isu-isu yang berkaitan dengan penjanaan pendapatan, isu-isu wanita kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita perkenalkan program Wanita Bangkit at KPWKN untuk tahun 2022. Jadi tujuan dia untuk membantu wanita ni menjana pendapatan ataupun mendapat pekerjaan. So kita akan jalankan program
ini seterusnya. Baru-baru ni kita dah jalankan semasa sambutan Hari Wanita yang Mak Wabi kan. Jadi kita akan teruskan lagi di peringkat negeri-negeri pula selepas ini. Jadi insya-Allah setakat ini kalau kita lihat ya kejayaan program tahun 2021 yang program yang seumpama itu lebih daripada 5,000 wanita telah kita bantu santuni mendapat peluang untuk jana pendapatan dan juga peluang pekerjaan. Di samping itu kita ada juga program untuk membantu wanita dalam konteks perlindungan, terutamanya mangsa keganasan rumah tangga. Walaupun statistik menunjukkan kes tak begitu besar, tetapi kita perlu bantu mereka. Contohnya kita ada kerjasama dengan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan pada tahun 2021 di mana 12 buah masjid telah diisytiharkan sebagai pusat aduan mangsa keganasan rumah tangga dan 2 masjid diisytiharkan sebagai pusat transit perlindungan sementara. Diadakan di masjid? Ya, di masjid. Di Masjid Wilayah Persekutuan dan juga Masjid Ghufran. 2 masjid inilah. Jadi pada tahun 2021 kita mulakan rintis ni di Wilayah Persekutuan dan insya-Allah 2022 kita akan teruskan lagi di negeri-negeri lain dan sebenarnya perbincangan dengan peringkat kerajaan negeri, dengan peringkat Jabatan Agama Islam Negeri dan juga peringkat Majlis Agama sedang berlangsung dan insya-Allah kita akan perluaskan lagi dan kita akan perbanyakkan lagi pusat-pusat transit sementara ini bagi kita memberi peluang kepada wanita yang menjadi mangsa mendapat perlindungan terus dalam komunitinya. Jadi dia tak perlu pergi ke pusat perlindungan yang mungkin jauh daripada kediaman mereka. Jadi masjid ataupun fasiliti yang sesuai sedang kita cari untuk dijadikan sebagai pusat perlindungan. Memanfaatkan segala sumber dan juga fasiliti yang ada untuk tujuan ini sekurang-kurangnya dapat membantu kesegeraan dan juga dapat membantu tindakan ini dilaksanakan dengan kadar yang lebih progresif. Yang berhormat Datuk, untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan tentang memperkasakan wanita, saya suka untuk membagikan kepada beberapa subtopik, antaranya tentang wanita dalam bidang mereka sebagai pembuat keputusan, wanita dalam kerjaya dan juga wanita bukan saja dalam pendidikan tetapi bagaimana wanita ini diperkasakan dalam aspek-aspek lain. Mungkin kita boleh mulakan dahulu sebagai aspirasi menempatkan wanita dalam bidang membuat keputusan, khususnya di institusi awam dan juga swasta, eksekutif dan juga legislatif. Bagaimana kita melihat isu ini perlu untuk dibangkitkan dan juga perlu untuk digerakkan supaya penglibatan wanita peratusannya makin hari makin tinggi. Ya, terima kasih Ismail. Sebenarnya wanita Malaysia wanita yang bertuah sebenarnya. Sebab terlalu banyak kemudahan, insentif yang disediakan untuk kita memertabakkan wanita. Dan kita mengharapkanlah supaya wanita mengambil ruang dan peluang ini. Dan kalau kita lihat di sebuah keputusan dalam sektor awam, sebenarnya dalam negara kita sudah melebihi sasaran 30% sebenarnya. Dalam tengok dari sektor awam, kita telah mencapai 37.3% pada tahun 2020. Dan malah kita bukan terhenti setakat itu, masya-Allah kita akan teruskan lagi. Cuma dalam sektor swasta kita baru mencapai 17.2% sebagai ahli lembaga pengarah dalam syarikat-syarikat yang tersenarai di bursa saham. Jadi cuma apa yang saya lihat di sini ialah kita kena melihat semula bagaimana indikator pemilihan ataupun melihat bagaimana penyertaan wanita dari sudut politik itu ataupun dari sudut penglibatan dalam syarikat-syarikat. Hanya bukan syarikat 100 syarikat yang tersenarai saja. Tapi kita tengok banyak lagi syarikat-syarikat lain yang saya kira kalau kita lihat dari semua sudut malah penyertaan wanita lebih ramai lagi sebenarnya. Jadi sebab itulah kalau kita lihat penglibatan wanita bukan semata-mata sebagai dalam politik, dalam sebagai ahli parlimen, sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, kita kena melihat juga bagaimana ramai wanita sebagai penghulu. Contoh kalau di Kelantan ada 69 orang penghulu wanita. Alhamdulillah. Jadi maknanya mereka juga berperanan sebagai pemimpin. Malah kita tengok daripada peringkat pentadbiran juga bukan semata-mata jusa ke atas tapi dah ada peringkat 54 bagaimana grade 54 dan kita lihat bagaimana ramainya dikuasai oleh wanita. Jadi kalau kita melihat semula maknanya insya-Allah kita akan mencapai satu angka yang lebih tinggi daripada angka yang ada pada hari ini. Cuma apa yang saya lihat ialah perkara ini perlu ditambah baik.
Di semua sudut. Walaupun ada perkara yang kita telah capai, ada perkara yang masih kurang. Contohnya dari sudut politik, masih kurang penglibatan pencapaian wanita. Sebab dia bergantung pada banyak faktor. Selain daripada faktor kepimpinan dalam parti politik, pengiktirafan yang diberi kepada wanita, tapi juga penerimaan rakyat. Contoh dalam pilihan raya di Johor. Walaupun kita ada 37 calon wanita yang pertandingkan, tetapi sejauh mana penerimaan ataupun undi rakyat kepada calon wanita. Itu bukan sahaja kita salahkan kepada ataupun kita meletakkan kepada parti politik, tetapi penerimaan dan sokongan rakyat juga. Jadi kalau kita nak melihat bagaimana wanita mencapai tahap ni, mana semua pihak mesti berperanan, sebab saya yakin wanita Malaysia wanita yang berkebolehan. Ia malah ramai wanita di Malaysia yang luar biasa kelebihannya. Jadi sebab itulah insya-Allah kita gabung jalinkan kekuatan yang ada ini untuk kita memberi ruang supaya wanita juga boleh berperanan dalam pelbagai bidang yang mereka ceburi untuk mereka memberi sumbangan yang besar kepada pembangunan negara, insya-Allah. Keyakinan untuk wanita sebagai pemimpin bukan saja keyakinan untuk mengubah persepsi golongan lelaki, tetapi dari segi golongan wanita itu sendiri memilih wanita sebagai pemimpin lelaki dan wanita. Persoalan berkenaan tentang meningkatkan peluang wanita dalam kerjaya, khususnya apabila mereka sudah berumah tangga. Kita sedia maklum peratusan yang tinggi untuk wanita di Malaysia ini mempunyai pendidikan yang tinggi amat besar. Namun agak sayang apabila mereka berkeluarga, mempunyai anak-anak, kerjaya itu terhenti atas alasan kekangan keluarga dan sebagainya. Jadi apakah isu-isu ini dipandang serius oleh pihak kementerian untuk kembali memberikan ruang dan juga peluang kepada wanita untuk berkecimpung dalam bidang kerjaya walaupun sudah berkeluarga? Ya, isu ini di antara isu yang kita ambil penekanan utama. Sebab kita sayang apabila seorang wanita itu yang berkemampuan, yang mempunyai pendidikan yang tinggi, tiba-tiba apabila tidak memanfaatkan kelebihan ilmu yang ada, kepakaran yang ada itu untuk dimanfaatkan kepada masyarakat. Jadi maknanya seharusnya bukan saja keluarga mendapat manfaat, masyarakat dapat manfaat daripada kelebihan yang diberi oleh Allah padanya dalam pendidikan dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita menyediakan pelbagai inisiatif yang kita buat di peringkat kementerian. Di antaranya ialah kemudahan untuk di tempat kerja, seperti kemudahan taska dan sebagainya. Dan setiap tahun, doktor, kita di bawah kementerian kita di mana melalui Kementerian Kewangan telah memperuntukkan 30 juta setiap tahun untuk kita tambah baik itu keperluan taska di tempat kerja. Dan yang paling mustahak di sini ialah sambutan. Sebab saya setakat ini kita telah buat 4 kali perundingan bersama dengan agensi kerajaan kita untuk memastikan supaya semua agensi-agensi kerajaan, sama ada universiti, sekolah, hospital dan sebagainya, terutama freelancers kita, mempunyai kemudahan taska di tempat kerja. Jadi seharusnya perkara ini direbut peluang. Sebab kita menyediakan dana yang mencukupi untuk membuka taska baru di tempat kerja. Jadi sekiranya perkara ini tidak diambil manfaat, maka kemudahan yang kita sediakan yang seharusnya dapat manfaat kepada keluarga pekerja wanita ini tidak dimanfaatkan. Jadi sebab tu saya alu-alukan supaya semua agensi kerajaan supaya mengambil dan merebut peluang ini, dan kita menyediakan dana taska ni sehingga 200,000 setiap taska, maksima 200,000 untuk membuka taska-taska baru di tempat kerja. Ini sebagai satu kemudahan untuk memberi manfaat kepada pekerja wanita, insya-Allah. Di samping memberi ruang kepada wanita untuk berkecimpung dalam bidang kerjaya, juga untuk terus saja meletakkan wanita menjalankan tanggungjawab sebagai nadi keluarga. Sebagai negara upper middle income dengan jumlah komposisi generasi muda dan para pelajar yang besar dalam masyarakat, kerajaan akan turut memfokuskan kepada penyediaan generasi muda yang dapat mengharungi cabaran IR 4.0 dengan memperkasa kurikulum pendidikan sekolah dan universiti dengan memperkukuhkan sistem pendidikan yang holistik serta melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan kemahiran penilaian analitik berdasarkan data dan sains. Di samping itu, pengujudan dan peluang pekerjaan sememangnya menjadi agenda penting negara dalam memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia. Malaysia berada di kedudukan ke-13 dari 122 buah negara dalam indeks pemilihan COVID-19 Nikkei Asia.
program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah berjaya mencapai liputan vaksinasi lengkap sehingga 98% populasi dewasa. Bagi memastikan imuniti kekal pada tahap optimum dan sebagai benteng dalam menghadapi varian baru, Beta menyeru agar rakyat Beta untuk mendapatkan dos penggalak menerusi program yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan. COVID boleh menyebabkan gejala serius Multisystem Inflammatory Syndrome in Children ataupun MISC terhadap kanak-kanak. Apakah MISC? Ikuti penjelasan lanjut tentang MISC daripada Dr. Selva. MISC ataupun dikenali sebagai Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, komplikasi disebabkan oleh jangkitan COVID-19 dan komplikasi ini biasanya timbul selepas 2 ke 6 minggu selepas individu atau kanak-kanak itu dijangkiti oleh COVID-19. Tanda-tanda awal penyakit ini adalah demam akan mula balik dan demam ini akan berterusan selama 1-2 hari. Bersama-sama akan timbul tanda-tanda lain iaitu radang pada mata akan kemerahan, kulit akan mendapat ruam dan kanak-kanak boleh ada muntah, sakit perut dan cirit. Elakkan anak anda daripada mengalami kesan serius COVID. Vaksin anak-anak anda segera. Jangan tunggu. Lindungi anak anda. Daftar sekarang. Usaha memperkasakan gender dalam pembangunan akan diteruskan dengan meningkatkan penglibatan wanita dalam sektor ekonomi dan proses membuat keputusan. Penyertaan wanita dalam pasaran kerja disasarkan mencapai 59% pada tahun 2025. Akses dan kualiti perkhidmatan penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak serta penjagaan warga emas dengan iuran yang berpatutan akan dipertingkat. Ini akan mendorong lebih ramai wanita untuk kekal atau kembali bekerja. Ya, seperti yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, untuk memperkasa gender bukan hanya bertumpu kepada satu gender semata-mata, tetapi apabila kita bercerita tentang memperkasakan wanita, kaum lelaki juga perlu turut sama terlibat dan juga turut sama-sama mendapat dampak dan juga kesannya. Untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan tentang inisiatif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersempena dengan Hari Wanita 2022, amat molek untuk kita terus saja bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Zailah berkenaan tentang inisiatif tersebut, bagaimana ia diterjemahkan dan bagaimana ia boleh difahami dengan lebih lanjut, khususnya untuk pelaksanaan dalam waktu yang terdekat, Datuk. Ya, terima kasih Ismail. Saya setuju dengan pandangan tadi. Lelaki perlu diperkasakan juga. Dan kita mengucapkan tahniah kepada lelaki-lelaki hebat dalam negara kita. Sebenarnya ramai lelaki yang baik dan malah di sebelakang kejayaan wanita juga ada seorang lelaki yang hebat. Jadi kalau kita lihat inisiatif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kami di Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat sangat berbesar hati dan mengucapkan jutaan terima kasih. Dan kita rasa ini adalah satu keprihatinan bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri begitu prihatin tentang keperluan dan pembangunan wanita dalam negara kita. Bagaimana yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di antara perkara inisiatif yang disebutkan ialah iaitu penubuhan Majlis Wanita Negara. Yang mana penubuhan Majlis Wanita Negara ini adalah dengan tujuan untuk kita melihat dengan lebih fokus tentang keperluan pembangunan
pembangunan wanita supaya mereka ini lebih didekati, disantuni dengan penuh kasih sayang. Dan di antara majlis pembangunan majlis wanita negara ini juga kita ada inisiatif di jawatan kuasa eksekutif wanita negara, kita ada jawatan kuasa wanita negeri. Malah ini merupakan platform sebagai satu mekanisme bagaimana untuk kita perkasakan wanita. Ini insya-Allah yang mana melibatkan kerajaan pusat, kerajaan negeri dan termasuk juga NGO dan pihak-pihak swasta yang lain. Itu, dan ini kita harapkan perkara ini akan menjadi satu realiti yang beri manfaat kepada wanita. Dan di samping itu juga sebagaimana disebut Ismail tadi, bagaimana untuk kita perkasakan wanita, kita tak nak persekitaran yang tak selamat. Kita mahu mewujudkan satu persekitaran yang selamat. Dan alhamdulillah insya-Allah kita akan mewujudkan satu rang undang-undang iaitu akan dibentangkan di Parlimen. Sudah dibentangkan kali pertama dan insya-Allah pewujudan rang undang-undang anti gangguan seksual. Ini adalah merupakan satu komitmen kerajaan untuk mewujudkan satu persekitaran yang selamat untuk keluarga Malaysia, khususnya wanita, dan kita harapkan melalui penggobalan rang undang-undang ini supaya dapat menunjukkan bagaimana salah laku gangguan seksual itu merupakan satu pelanggaran hak asasi dan satu bentuk keganasan yang seharusnya dihindari, yang tak sepatutnya dilakukan, apalagi kepada wanita. Jadi besarlah harapan kita supaya akta ini dapat sokongan daripada semua pihak. Dan bagaimana juga pengumuman yang dia dibuat oleh kerajaan juga, iaitu berhubung dengan masalah penceraian, di mana kerajaan melalui Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia memperkenalkan akta pembiayaan kewangan yang mana pihak bank boleh membekukan akaun bank suami atas arahan mahkamah. Yang ini bagi suami yang tak bertanggungjawab lah ya. Yang ingkar lah. Yang ingkar. Jadi pihak bank juga dibenarkan membuat bayaran daripada akaun suami yang telah dibekukan kepada isteri yang bagaimana yang untuk mendapat tuntutan, sebab kita dapati sebelum ini banyak isteri yang digantung tak bertali, yang tak diberi nafkah, tetapi dengan adanya ini maka perkara ini akan memberi kebaikan kepada kaum wanita dan kaedah ini dipanggil hiwalah. Dan yang seterusnya iaitu berkaitan juga dengan bagaimana cuti ehdat ataupun cuti edah di mana dalam isteri dalam berdepan dengan kematian suami, di mana pengumuman yang telah dibuat oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana wanita yang kematian suami dibolehkan bekerja dari rumah. Malah Perdana Menteri sebut kalau boleh diwajibkan. Masya Allah, saya sangat tersentuh hati apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana ketua jabatan dan pengurusan tertinggi semua organisasi diwajibkan untuk membenarkan wanita tersebut untuk bekerja dari rumah dalam tempoh yang bersesuaian bagi membolehkan urusan keluarga sementara peninggalan suami ini dapat diselesaikan. Sebab kita faham apabila seorang isteri yang kematian suami berdepan dengan emosi anak-anak, berdepan dengan pengurusan harta pusaka, banyak perkara yang kena selesaikan. Jadi sekurang-kurangnya dengan kemudahan bekerja dari rumah ini dapat memberi kelegaan dan keresaan, ketenangan, terutama pada balu yang baru kehilangan suami tadi dan kepada anak-anak yang baru kehilangan ayah. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat kita hargai dan seharusnya kita mengambil ruang dan peluang ini untuk kita manfaatkan supaya kita dapat lahirkan keluarga Malaysia yang sangat prihatin kepada keluarga. Masya Allah. Saya gambarkan inisiatif ini bukan sebagai satu keistimewaan semata-mata tetapi sebagai satu keperluan. Berbalik kepada saksama bersama, meletakkan sesuatu pada tempatnya, ikut kepada keperluan dan juga keadilannya. Dr. Zurina, kita sedia maklum untuk kita memastikan agar inspirasi kepada wanita itu dapat digerakkan dan juga dijana. Kita mempunyai figura-figura wanita yang prolific dan juga mempunyai pencapaian yang amat membanggakan. Boleh menjadi suri teladan ataupun boleh menjadi contoh rujukan kepada golongan wanita yang lain. Jadi apakah antara anugerah-anugerah yang diberikan kepada figura-figura ini untuk kita mempertontonkan dan menterjemahkan bahawasanya kejayaan boleh dicapai dengan usaha dan juga semangat yang diterjemahkan, Doktor? Okey, terima kasih Ismail. Sebenarnya sempena sambutan Hari Wanita baru-baru ni ada 8 anugerah ikon wanita yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi kita seperti mana awal tadi kita berbincang bahawa agenda memperkasakan wanita ini adalah tanggungjawab semua pihak,
tanggungjawab bersama. Jadi kita nak menggalakkan semua orang untuk aktif, untuk sama-sama membantu pemerkasaan wanita. Dan salah satu kaedahnya ialah melalui pemberian anugerah ini. Jadi kalau saya boleh kongsikan pada tahun ini kita ada 8 anugerah seperti mana yang saya sebutkan tadi. Anugerah ini kita kategorikan dia mengikut kategori ekonomi, yang mana wanita yang menerima anugerah ini dia aktif dalam bidang ekonomi, terutamanya apabila dia aktif dalam bidang keusahawanan dan juga memberikan peluang pekerjaan kepada orang lain. Jadi bukan kata wanita ni secara individu dia sendiri sahaja dapat berjaya, tetapi kejayaan tersebut dikongsi bersama dengan wanita-wanita yang lain. Yang kedua ialah dalam bidang pendidikan. Pendidikan ni biasanya mereka ni memberikan ilmu yang meluas kepada pelbagai pihak. Walaupun penerima anugerah ini di kalangan mereka dalam kalangan pensyarah dalam bidang akademik, tetapi beliau telah memberikan ilmu tersebut lebih meluas. Bukan setakat di kalangan pelajar, tetapi di kalangan masyarakat awam. Berkaitan dengan pendidikan, khususnya dalam pendidikan berkaitan dengan wanita, dan banyak buku-buku yang telah ditulis oleh tokoh ini untuk dikongsikan kepada masyarakat awam. Begitu juga dalam bidang kesihatan. Tokoh yang kita berikan anugerah ini, beliau merupakan cancer survivor dan juga banyak memberikan inspirasi kepada wanita untuk sama-sama berjuang dalam konteks kesihatan. Kerana dia menunjukkan contoh dia. Jadi kejayaan mereka ini bukan kejayaan secara individu. Kejayaan yang turut dirasai oleh orang di sekitarnya. Yang begitu juga tokoh dalam bidang kepimpinan dan juga keselamatan. Dan samping itu kita ada juga tokoh dalam bidang perundangan. Perundangan ini penting, Ismail, sebab dalam bidang perundangan ini kita lihat ramai wanita menghadapi masalah untuk membawa kes-kes macam YB sebut tadi, bila mereka ada isu perceraian, tempoh yang perlu dilalui dalam proses perceraian itu sangat panjang. Jadi tokoh-tokoh dalam bidang perundangan ini biasanya mereka membantu wanita mempermudahkan urusan mereka dalam mahkamah, urusan-urusan tuntutan perceraian, urusan tuntutan nafkah, hadanah dan sebagainya. Begitu juga kita ada satu lagi anugerah, iaitu wanita bangkit. Wanita bangkit ni adalah mereka yang sebelum ini mereka gagal, sebelum ini mereka tidak begitu orang kata menyerlah, tetapi dalam tempoh PKP mereka berjaya mencapai kejayaan, berjaya menjana pendapatan, berjaya bangkit daripada kegagalan lalu. Jadi melalui anugerah wanita bangkit ni kita dapati wanita ini telah berjaya menjana pendapatan yang agak lumayan. Dalam tempoh setahun sahaja 400,000 daripada tidak ada, maksudnya pendapatan dia tidak begitu banyak lah. Jadi satu lagi kita ada anugerah khas Tun Fatimah. Ni khas Tun Fatimah ni memang special lah. Yang tertinggi lah. Yang tertinggi, di mana wanita ini pencapaiannya bukan di Malaysia sahaja. Pencapaiannya sampai ke peringkat antarabangsa. Jadi diiktiraf oleh pihak luar negara, antaranya daripada kerajaan India dan sebagainya. Jadi mereka ni, anugerah-anugerah ni bukan bertujuan semata-mata kita nak menghargai wanita itu saja yang menerima anugerah itu. Kita juga bercadang supaya anugerah ini memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada individu-individu untuk sama-sama dalam menjayakan agenda memperkasakan wanita. Alhamdulillah. Tahniah sebenarnya untuk pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat atas inisiatif dan anugerah dilaksanakan. Yang berhormat Datuk, seketika dan juga sedikit berkenaan ruang yang diberikan di pentas dan juga lantai Parlimen ini untuk membawa suara dan juga untuk membawa isu-isu, bukan saja berkenaan isu wanita tetapi juga isu tentang masyarakat, isu keluarga dan juga isu-isu kebejahatan sosial. Ini amat penting kerana ruang lingkup itu bukan hanya pada wanita tetapi mesra itu adalah bergerak secara seiring. Jadi bagaimana Yang Berhormat Datuk melihat ruang di Parlimen
Parlimen dan juga di Dewan Rakyat untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya isu-isu berkaitan tentang ruang lingkup wanita, persekitarannya dapat dibawa dan juga disekalikan. InsyaAllah, terima kasih Ismail. Itulah apabila kita mendengar tentang kehebatan wanita Malaysia, sebenarnya ramai wanita-wanita Malaysia yang hebat. Malah kalau kita nak anugerah doktor, rasanya tak termampu sebab terlalu ramai wanita-wanita hebat dalam pelbagai bidang dalam negara kita. Begitu juga peranan yang dimainkan di Parlimen sebenarnya sangat luas. Malah sama ada pembangkang ataupun kerajaan, kita boleh main peranan memberi idea-idea yang baik sebagai kerajaan. Bagaimana untuk kita perkasakan wanita. Malah pandangan-pandangan bukan sahaja dari pandangan backbencher kita daripada pihak kerajaan. Malah kita juga mendengar pandangan daripada pihak pembangkang, idea-idea yang baik benar. Bagi saya, Parlimen adalah medan yang terbaik untuk kita menyuarakan suara akar umbi, suara rakyat di bawah supaya kita dapat highlightkan kepada kerajaan untuk diambil tindakan. Bukan untuk kita gunakan medan Parlimen untuk saling bertengkar perkara yang macam tu. Bagi saya ini adalah medan untuk kita musyawarah, kita bersyarat dengan baik. Jadi sebab itulah pengalaman saya sebagai 20 tahun di Parlimen. Sebenarnya ruang ini yang kita boleh sampaikan. Tetapi memang kita fahami walaupun dalam keadaan pelaksanaan kita ada cabaran dan kekangan. Bukan kita tolak, tetapi kita perlu kepada proses-proses pelaksanaan itu memerlukan proses. Jadi bagi saya berharapkan lebih ramai lagi wanita di luar sana terlibat dan berani melibatkan diri dalam politik. Sebenarnya kalau kita lihat hari ini pelibatan wanita dalam politik dalam negara kita sangat rendah lagi. Skor kita 0.1. 0.1 saja skor kita. Masih rendah itu. Ya, untuk bidang politik masih rendah. Jadi sebab itulah sebenarnya wanita mampu boleh, tetapi kena berani sebab dalam politik ini terlalu banyak cabaran dan dugaan perlu kepada kekentalan jiwa, kekuatan hati perlu. Jadi saya ingin mengajak jugalah kepada masyarakat di luar sana untuk sama-sama memberi sokongan dan dokongan supaya semua kita ini dapat kita memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada. Dan saya nak menyeru juga kepada semua pihak, hentikan segala bentuk apa jua, sama ada gangguan keganasan, penderaan kepada wanita, elakkan, jauhkan. Sebab wanita ni sebenarnya dia adalah makhluk ciptaan Allah yang perlu dikasihi, dilindungi dan disayangi. Wanita adalah ibu kita, wanita adalah anak kita, wanita adalah adik-beradik kita. Jadi seharusnya wanita disayangi dan dilindungi, dan wanita adalah teman dalam hidup kita. Allah anugerahkan wanita dan lelaki saling memerlukan. Wanita lelaki saling ada kelebihan. Jadi kita saling bantu-membantu dalam kita mencapai hasrat utama kita, bukan semata-mata untuk sebagai kebahagiaan dalam keluarga, tetapi kita sebagai hamba Allah. Sebagaimana kita diciptakan oleh Allah sebagai khalifah Allah, lelaki dan wanita sama ada, kita semua bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan wanita lah kita berjaya dan juga mampu untuk merasai nikmat yang dikurniakan oleh Allah di muka bumi ini. Masya-Allah. Satu perkongsian yang baik juga kita. Rancangan pembangunan 5 tahun iaitu RMK12 telah digaris. Melalui rancangan ini, kerajaan dapat menggubal dan melaksanakan dasar fiskal bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan serta menguruskan pengagihan sumber keuangan dengan cekap dan berkesan. RMK12 bagi tempoh 2021 hingga 2025 ini telah menetapkan hala tuju strategik bagi mencapai objektif Malaysia makmur, inklusif, mampan dengan memberikan tumpuan kepada usaha untuk merancangkan kembali pertumbuhan ekonomi, memastikan kemakmuran negara dapat diagihkan secara lebih adil dan sakam. Dalam masa yang berbaki seketika ini, kita terus saja kesimpulan untuk mendapatkan mungkin kata-kata terakhir daripada Yang Berusaha Dr. Zurina berkenaan tentang harapan. Kita sudah maklum banyak aktiviti, rencana yang dilaksanakan bersempena dengan Hari Wanita bagi tahun 2022. Namun ia tidak hanya terhenti kepada sambutan semata-mata. Inisiatif, usaha yang berterusan dan juga gerakan yang berterusan perlu untuk dilaksanakan. Apa mungkin pengharapan daripada Yang Berusaha Doktor? Okey, terima kasih Ismail. Ya, Mak Datuk ya. Kita sepanjang tahun 2022 ni sebenarnya bukan setakat program sambutan Hari Wanita. Ya.
Ya, Sambutan Hari Wanita kita kata dah bulan Mac. Tapi sepanjang tahun 2022 ni pelbagai program dah kita atur, ya. Kita telah susun rapi sehingga hujung tahun bagi tujuan membantu memperkasakan wanita. Jadi saya dengan besar hatilah menyeru semua wanita yang ada untuk menyertai kita, menyertai program-program yang kita sediakan ini dengan lebih aktif lagi, sama ada melalui kita punya media sosial, dapatkan maklumat melalui media sosial kita, ataupun dapatkan maklumat melalui portal JPW sendiri, ya. Kita punya Telegram, kita punya Twitter, kita ada Facebook, ya. Kita ada pelbagai maklumat yang kita sediakan di situ. Dan sebenarnya Ismail, kalau kita lihat seperti mana kita bincangkan tadi, ramai wanita mempunyai potensi dan kebolehan yang sangat membanggakan. Jadi kalau kita lihat dia, wanita ni sebenarnya secara umum kita kata dia adalah seorang yang penyabar, seorang yang mengambil berat, ya. Itu sinonim dengan wanita, kan? Seorang yang tabah dan bertanggungjawab. Mereka ni biasanya bila melakukan sesuatu ni tak mudah mengalah. Ya. Jadi saya suka nak menasihatkan bahawa gunakanlah kelebihan-kelebihan ini sebagai satu senjata, sebagai satu kekuatan untuk mengharungi pelbagai cabaran yang dihadapi. InsyaAllah. Ya, jadi saya serulah semua sekali lagi untuk bersama-sama kita menyertai pelbagai program yang telah kita susun dan dapatkan maklumat lanjut. Secara bersama. Yang berhormat Datuk seketika dan juga dalam masa yang berbaki ini pengharapan daripada Datuk. Ya, terima kasih Ismail. Dalam negara kita ini bukan saja Kementerian Wanita sebenarnya yang harus memikir bagaimana untuk mentabakkan wanita. Malah dalam negara kita ada 24 lagi kementerian lain yang sebenarnya yang juga menyantuni isu-isu berkaitan wanita. Dan apa yang saya harapkan ialah semua pihak. Sebab tanggungjawab untuk membangunkan wanita ini merentasi semua kementerian, merentasi semua sempadan. Jadi saya mengharapkan semua pihak mesti mewujudkan satu suasana yang kondusif untuk kita sama-sama memberi ruang dan peluang kepada wanita dalam semua sektor, sama ada dari sektor pekerjaan, dari sektor kehidupan, dan bagaimana untuk mengangkat martabat wanita. Semua pihak mesti berperanan. Kita gerakkan secara bersama, lelaki dan wanita secara bersama. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Siti Zailah dan juga Yang Berusaha Dr. Zurina kerana bersama kami. Terima kasih kepada pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Untuk menutup bicara nanti pada malam ini, saya amat suka sekali dengan kata-kata falsafah ini. Wanita bukanlah hak milik, tetapi adalah anugerah yang diperturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, terima kasih kerana bersama dengan kami. Terima kasih keluarga Malaysia sudi menonton kami bicara nanti pada malam ini. Tidak terlambat untuk sekali lagi mengucapkan Selamat Hari Wanita bagi tahun 2022. Dengan itu, Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum.